Presiden PAS sila cermin diri. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang menegaskan kononnya parti itu tidak boleh bersatu dengan mereka yang nyata zalim bertindak secara terpilih ketika memerintah negara. Menurutnya ini kerana hukum nafsu golongan itu bukan mencari kawan, sebaliknya mencari lawan. Jelasnya umat Islam perlu beristiqamah, berpegang kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan diharamkan bersekongkol dengan kezaliman. Kita menyaksikan dengan nyata kegagalan ideologi dan teori ciptaan manusia sedang berlaku. Masalahnya ialah masih ramai yang tidak mahu menerima penyelesaian Islam yang ingin dikembalikan oleh PAS kerana masih tegar pegangannya kepada pelaksanaan yang gagal. Pada masa yang sama, mereka tidak memberi peluang kepada PAS dengan melakukan banyak sekatan sehingga mencabuli konsep demokrasi dan perlembagaan sehingga berlakunya banyak salah laku dan kezaliman, katanya dalam hantaran di Facebook beliau selalu. Tambah ahli Parlimen Barang itu, walaupun ada pihak cuba menggagalkan perjuangan PAS, namun parti itu tidak berganjak atau berputus asa sambil mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila dikecewakan dan dizalimi. Ujar beliau ini kerana PAS yakin doa orang yang dizalimi diperkenankan. PAS tetap beristiqamah bersama Islam yang berkuasa, bukan Islam sekular yang tidak berkuasa yang dicacatkan oleh penjajah dengan meninggalkan petunjuk Allah, seterusnya membawa akibat buruk yang dapat disaksikan, jelasnya. Sebagai respon, hari ini Setiausaha Agong PKR Datuk Seri Saifuddin Nasiruddin Ismail menempelak kenyataan Abdul Hadi itu dengan menyifatkannya sebagai membuktikan seolah-olah mereka mempunyai kuasa mutlak menghukum seseorang. Kenyataan baharu Abdul Hadi membuktikan beliau sangat mudah menghukum orang yang berbeza pandangan sebagai zalim dan sekular, dan sebelum ini mereka digelar munafik dan kafir. Ini amat dikesali. Presiden PAS dan PAS sekarang menganggap mereka ada kuasa mutlak menghukum orang. Ini pemikiran khawarij yang berbahaya kerana jika kita merujuk sejarah, kumpulan sebegitu boleh bertindak secara ekstrim sehingga membunuh pihak yang tidak bersetuju dengan mereka. Pemikiran ekstremisme seperti ini wajar ditolak umat Islam termasuk kita di Malaysia, katanya kepada Malaysia Kini. Walaupun tidak memetik sebarang nama atau parti, kenyataan bekas duta khas bertaraf menteri yang makan gaji buta selama 33 bulan itu pada zaman PN mengingatkan bahawa banyak pihak kepada peristiwa selepas PRUK15 pada tahun lalu. Ia menyaksikan tiada satu pun parti dapat menguasai majoriti kerusi di Dewan Rakyat dan Yang Dipertuan Agong menyarankan agar kerajaan perpaduan dibentuk. Bagaimanapun, Perikatan Nasional yang diketuai Tan Sri Mahathir Mak Yassin menolak cadangan tersebut kerana yakin kononnya gabungan itu memiliki jumlah yang mencukupi untuk menjadi kerajaan. Saifuddin yang juga Menteri Dalam Negeri berkata sebenarnya PAS sebagai pentadbir boleh dianggap gagal seperti yang disaksikan di negeri yang diperintah parti itu. PAS berkuasa penuh di Terengganu, tiada pembangkang. PAS berpeluang menunjukkan bagaimana model pemerintahan yang boleh PAS amalkan. Yang jelas PAS gagal. PAS menutup kegagalan itu dengan cara mengembang politik dan pemikiran khawarij, kata Saifuddin di Lapor Malaysia Kini. Tambahnya, Abdul Hadi cuba memberi justifikasi kenapa PAS menolak cadangan Agong untuk menyertai kerajaan perpaduan yang digagaskan baginda. Justifikasi Abdul Hadi juga penuh bongkak dan sombong. Justru saya mengajak Abdul Hadi mengisafi asas perpaduan sesama Muslim ialah mengucap dua kalimah syahadah. Asas perpaduan Muslim dan bukan Muslim pula ialah menjaga kepentingan bersama. Contohnya, menjaga keamanan negara, keharmonian dalam kalangan rakyat, memakmurkan ekonomi dan lain-lain. Ini semua adalah kepentingan bersama, kata Saifuddin. Jelas Presiden PAS kini umpama meludah ke langit, tepuk air di dulang, terpercik ke muka sendiri. Jika hendak bercakap tentang kezaliman, siapa yang zalim ketika ini? Kenapa di Kelantan rakyatnya bunuh diri terjun jambatan kerana tekanan hidup? Siapa pimpinan mereka jika bukan yang digelar ulama? Tak kalah ulama berlaku zalim. Jangan bercakap tentang dizalimi sekiranya hutang pencetakan menjangkau ratusan ribu ringgit didiamkan begitu sahaja sehingga pemilik syarikat tersebut kini gulung tikar. Kerajaan mana yang zalim ketika ini? Guru pasti hanya dibayar gaji RM400 hingga RM600 sebulan tanpa caruman KWSP dan perkeso sejak berpuluh tahun lalu. Itu dikategorikan sebagai kerajaan apa? Itu namanya kerajaan Islam super zalim yang dicipta PAS tanpa disedari mereka. Di mana pembelaan pimpinan mereka tentang dua isu ini? Jawapannya mudah, mereka peduli apa?